Ibu, saudara-saudari yang kekasih, kita akan berdoa bersama. 主内弟兄姐妹，我们这时候进入祷告。 Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. 我们在天上的父，我们因主的名而敬拜你。 Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. 这时候我们要听你的话语， Kami mohon Kau buka hati kami, pikiran kami. 求你敞开我们的心， Supaya sungguh-sungguh kami mendengar suara-Mu, sungguh-sungguh kami menerima ajaran dan kebenaran-Mu. 好让我们能够清楚明白你的真理。 Pakai hamba-hamba-Mu yang lemah ini, jadikan sebagai saluran berkat firman untuk setiap kami. 求你使用你能够软弱的仆人，好让他可以疏通你一切的话语。 Apapun beban hidup kami, apapun pergumulan kami, apapun yang menjadi kesulitan kami saat ini, kami bawa ke hadapan Tuhan. 我们生活上的一切困境、困难，我们交托于你。 Kami mohon Tuhan menjawab kami mohon Tuhan menolong kami. 我们希望听到你的答案，你帮助我们。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告，奉主名求。 Amin. Silahkan duduk kembali. 弟兄姐妹，请坐。 Selamat siang saudara-saudari yang kekasih. 弟兄姐妹午安， Senang sekali kita bisa bertemu. 很高兴今天我们又可以见面。 Selamat menyambut hari Natal. 弟兄姐妹，我们跟大家讲真声，当面临我们的圣诞节的时候， Ya, selamat mempersiapkan segala sesuatu di ujung tahun ini dan juga menyambut satu tahun yang baru. 我们在一起筹备将要进入的尾端而且要进入新的一年。 Saya ingin menyampaikan salam dari pengurus sinode, salam sejahtera untuk Bapak Ibu jemaat yang ada di GKY Medan, salam sejahtera dari pengurus sinode Gereja Kristus Yesus. 我代表新的人跟你们问安。 Kami berdoa, kita bersama-sama berdoa supaya sebagai satu sinode kita bisa melayani bersama-sama dalam kebersamaan, dalam kesehatian, saling mendukung, saling mendoakan. 我希望我们在一起同一个新的，我们彼此祷告，彼此鼓励，彼此进步。 Walaupun kita berjauhan satu dengan yang lain, tapi biarlah kita selalu saling mengingat, saling mendukung dalam doa. 虽然我们距离很远，但是我们彼此纪念，彼此祷告，彼此支持。 Baik Bapak Ibu, kita akan bersama membuka Alkitab. 弟兄姐妹们来，我们来翻开我们的圣经， Yesaya pasal 9 ayat yang pertama. 以赛亚书第9章第1节。 Tema kita pada hari ini adalah janji Allah di tengah-tengah kegelapan. 就是神的应许在黑暗当中的时刻， The promise in the darkness. 神的承诺虽然在黑暗当中。 Yesaya 9 ayat pertama, demikian bunyi firman Tuhan. 以赛亚书第9章第1节这样子的说： Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. 在黑暗中行走的百姓看见了大光，往住在死荫之地的人，有光照耀他们。 Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan menjalankan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari kita. 弟兄姐妹，我们已经读了神的话语，又可以在我们生活上行的，上帝祝福必定与我们同在。 Saudara-saudari sekalian, saya yakin sekali kita kenal lagu yang berjudul Jaminan Mulia. 弟兄姐妹们，相信大家还记得这首诗，就是上帝的应许这么的荣耀。 Sungguh dan pasti jaminanku, Yesus abadi kepunyaanku. Pernah tahu lagunya? 知道这首诗吧？ Saya yakin sekali selama setahun di gereja pasti kita pernah menyanyikan beberapa kali lagu ini. 我相信在这一年当中，有好多次我们来唱这首诗。 Bahasa Inggrisnya lagu itu dimulai dengan kata-kata Blessed assurance, Jesus is mine. Jaminan mulia, Yesus milikku. 所以一切荣耀都因为上帝是属于我们的。
Sebagian kita mungkin tahu juga bahwa lagu ini dikarang oleh seorang wanita. 弟兄姐妹，可能大家都知道，这个是作这首诗的是一个妇女。 Dan mungkin beberapa dari kita tahu bahwa wanita ini adalah seorang yang buta sejak dia bayi. 可能我们也知道，这个女儿她从小出世就已经瞎眼了， Dia bukan lahir buta. 她不是出世就瞎眼， Bukan lahir buta, tetapi waktu dia kecil sekali beberapa hari matanya punya masalah, diobati tapi malah salah pengobatan, buta. 她不是一出生就瞎眼，乃是她在几岁的几天的时候，因为患病治疗她的眼睛，越治越差， Selama 70-an tahun dia hidup dalam kebutaan. 所以在70年当中，她活在 Buta itu bisa Siayin mengerikan langsung. sekali saudara. 弟兄姐妹，如果我们是盲人，是个很可怕的事情。 Walaupun di dunia yang penuh dengan lampu, tapi hidupnya selalu gelap. 虽然是周围很多的亮光，但是他的生活是在黑暗当中的。 Dan kegelapan itu bisa membuat putus asa luar biasa. 当我们在黑暗当中，可能让我们非常的失望。 Belum lagi ada perasaan kesal dan marah. Sebenarnya dia bukan lahir buta, dia salah diobati menjadi buta. 有可能因为他出世不是盲人，但是因为错误的治疗，所以他变成盲，所以他非常的生气， Hidup itu bisa menjadi sangat-sangat berat. 所以他的生活是在这么的压力当中。 Tapi saudara, wanita ini yang bernama Fanny Crosby, 这 dia 个女孩 menemukan 就 Tuhan Yesus. 这女孩名叫范德 Crosby， 她遇见了主耶稣。 Walaupun matanya tetap buta, 虽然她的眼睛还是盲， walaupun betul secara fisik ada kegelapan yang luar biasa melingkupi dia, 虽然一生当中都是看到黑暗来环绕她， tapi saudara ada pancaran terang dari dalam. 但是在她心田当中有一个亮光是亮着的， Karena Yesus ada di dalam dirinya. 因为在她当中有主耶稣， Selama hidupnya 在她一生当中， tidak kurang dari 6.000 lagu yang dia karang. 她写了差不多6000首诗。 Salah satu yang tadi, Blessed Assurance. 刚才的诗歌就是她写的。 Ketika temannya memainkan beberapa nada, 当她朋友玩几个音符的时候， dia bilang kira-kira lirik apa yang cocok untuk nada ini. 她就问她的音符哪一个是适合她的。 Menurut sejarah tentang orang ini, tentang Fanny Crosby, 在历史当中讲到 Finance Crosby， katanya langsung meluncur kata-kata dari mulutnya sesuai dengan nada lagu itu. Kalimat pertama tadi, Blessed Assurance, Jesus is mine. Itu betul-betul kayak, itu ungkapan iman dia yang paling indah, yang cocok banget dengan nada lagu itu. 当他朋友玩几个音符的时候，他突然间就这样子说：“上帝的祝福，在这么美妙的，很适合这个音符。” Ada jaminan yang kuat, jaminan yang mulia di dalam dirinya, walaupun dia hidup di dalam kebutaan. 他在他生活当中，虽然在黑暗当中，但是他觉得上帝的应许是在他身上 Karena。ada terang itu, Jesus is mine, Yesus itu milikku. 在他身上有一个光，就告诉他，上帝主耶稣是属于我的。 Saudara bayangkan saudara di tengah malam yang pekat, yang gelap, saudara ada di satu padang, katakanlah sekeliling saudara adalah sawah semuanya. 弟兄姐妹，我们可以想象到，当我们在一个地方的时候，一片黑暗，我们是在田 Malam 野， yang sangat gelap. 是一个很黑暗的夜晚， Bahkan orang bilang nggak bisa lihat tangan sendiri. 甚至自己的手都看不到。 Saudara bingung, saudara mulai khawatir, saudara mulai panik. 当时我们就在这么的混乱当中， Ya, semua sekelilingnya itu kegelapan. 因为我们四周围充满了黑暗， Tapi di sana sudah sepercik cahaya. 但是在那遥远的地方有一个小小的灯， Saya yakin 100%. 我很相信 Saudara akan berjalan menuju cahaya itu. 你一定按照这个光线走到那个。 Saudara nggak tahu ada apa di sana, Oh, tapi Bapak. saya yakin saudara akan jalan ke sana. 我们虽然不清楚前面有些什么，但是我们还是跟随这个光而走， Karena kita nggak tahan sama kegelapan. 因为我们不能够活在黑暗当中。
kita tertariknya pada cahaya itu. 我们被那个光线所吸引了， Saudara, itulah janji Natal untuk kita 所以这就是圣诞的应许， yang kita baca tadi. 就是刚才我们所读的 Yesaya 9 ayat 1. 以赛亚书第9章第1节。 Mari saudara kita baca bersama-sama. 弟兄姐妹，我们来在一起读。 Ini bahasa Indonesia saja ya, karena tidak ada tampilan bahasa Mandarinnya. Kita baca bahasa Indonesianya. Yesaya 9 ayat 1, 2, 3. Bangsa yang besar berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sekali lagi. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. 在黑暗中行走的百姓看见了大光，往在死荫之地的人有光照耀他们。 Saudara, ini Tuhan tahu kita nggak bisa hidup di dalam kegelapan. 上帝知道我们不能活在黑暗当中， Ada tekanan, ada beban yang luar biasa. 有很大的压力，很大的冲力， Karena itulah Tuhan memberikan terang itu. 所以上帝赐给我们光。 Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. 在黑暗中行走的百姓看见了大光，往在死荫之地的人有光照耀他们。 Di sini ada dua gambaran mengenai orang yang hidup dalam kegelapan. 在这里有讲述两种人是活在黑暗当中。 Yang pertama, saudara, digunakan kata bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. 第一个就是百姓走在黑暗当中， Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. 百姓走在黑暗当中。 Saudara sekalian, ini kata yang bagus, berjalan. 在这里讲到很好，就行走在黑暗。 Alkitab seringkali menggunakan kata berjalan untuk menggambarkan kehidupan kita yang bergerak, yang aktif, yang dinamis. 圣经里面常常讲到走在的意思，就是我们的活着是生活，活跃跃的，就是有生动的。 Kita bangun pagi, kita makan pagi, ya tentu sikat gigi dulu ya. Kemudian makan pagi, kemudian siap-siap kita pergi kerja, kita sibuk sepanjang hari, kita pulang, kita berbagai aktivitas sepanjang hari, dari pagi, dari subuh sampai malam. 所以我们在我们生活当中，我们一起来就刷牙，又吃了早点，又去上班，又到晚上又回来工作，一整天的活动， Itulah berjalan, 那就是行走的意思， yaitu perjalanan hidup. 就是我们的生活的道路。 Tapi bayangkan saudara, perjalanan hidup yang ada di dalam kegelapan. 弟兄姐妹可以想象到我们的生活是在黑暗当中的， Berputar-putar dimanapun juga adalah kegelapan. 在哪里我们转来转去都是黑暗。 Maka saudara sekalian, kalau berjalan di dalam kegelapan jelas adalah perjalanan yang tidak ada arah. 如果我们行走在黑暗当中，就是我们就没有了方向。 Kalau ada setitik terang di ujung sana, kita akan lari ke sana karena kita tahu itu arahnya. 如果我们看到一个光，所以我们走向那个光的时候，我们知道那个是一个标志。 Tapi kalau semuanya gelap, itu kita udah nggak tahu ke kanan, nggak ke kiri, depan belakang, mana yang benar kita nggak tahu. 但是如果充满着黑暗，我们也不知道前面还是后面，哪里我们都不知道。 Saudara sekalian, karena itu maka orang bisa disebut gelap mata sehingga melakukan tindakan-tindakan yang sangat sembrono, bahkan yang sangat brutal terhadap orang-orang lain. 所以，如果当一个人瞎眼的时候，他所行的就很大的冲破，可以伤害别人， Karena sudah tidak tahu arah yang benar. 因为我不知道哪一个是对的方向。 Dan zaman yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan moralitas yang buruk, sering disebut sebagai zaman yang gelap. 所以，这个世界因为生活就是这么白饭，所以就讲述成为一个黑暗的世界， Seperti saat ini, 就好像现今时代。 kelihatannya sudah begitu rusak zaman hidup kita. 我们看到现今时代是这么朽坏。 Saudara sekalian, bumi ini kelihatan begitu terang sepanjang hari. 我们看到这个世界好像整天都是亮着的， Tapi hati manusia semakin gelap. 但是人的心已经这么的黑暗了。 Bukan berita aneh lagi kalau mendengar ada ayah makan anak, ada anak bunuh orang tua. 就现在我们听到爸爸伤害孩子，孩子伤害爸爸，已经普遍了。
seperti udah biasa sekali. 就好像很普通罢了， Orang sudah tidak tahu arah mau kemana. 人家不清楚要走到哪个 Saudara, 方向。 kehidupan gelap yang tidak ada arah itu juga berarti tidak ada harapan, tidak ada asa. 所以如果这样子的生活，就好像没有方向，就根本没有那盼望。 Bahasa Indonesia ada istilah putus asa. 哎，你们有一个不都是阿萨，就是 Harapan yang sudah terputus. 我们没有了这个盼望，已经断了。 Kalau tidak lagi ada harapan, 如果没有了盼望的话， apa alasan lagi kita untuk hidup? 我们活着是做什么呢？ Hanya menjalani kehidupan sehari-hari seperti layang-layang putus. 就好像一天一天的过，就好像那风筝已经断了线了， Atau seperti daun yang jatuh ke sungai dan dibawa oleh arus air. 还是好像一片叶已经破了，就随着水而飘。 Israel di zaman ketika Yesaya berbicara ini adalah Israel yang seperti demikian. Bangsa yang dijajah, bangsa yang terpuruk, bangsa yang menderita sehingga tidak ada arah dan juga kehilangan harapan untuk hidup. 当时写这个经文的时候，也赛亚就是当时的犹太人、以色列人，他们没有了那个方向要跑去哪里，他们充满在黑暗当中。 Yang parahnya saudara, mereka juga tidak punya Allah lagi, tidak punya pengharapan lagi kepada Allah. Mereka meninggalkan Allah. 最可惜的就是他们离开了神，他们没有了盼望在神当中。 Saudara sekalian, tidak ada arah, tidak ada asa, plus tidak bisa lagi melihat Allah yang sedang bekerja untuk mereka. 他们没有了方向，没有了这个盼望，也没有了他们所为他们准备一切的神。 Itulah orang yang berjalan di dalam kegelapan. 这就是走在行在黑暗当中的人。 Tapi kemudian ada kalimat kedua yang hampir mirip tapi ada nuansa yang berbeda. 但是第二点好像一样，但是不一样， Dikatakan mereka yang tinggal di negeri kekelaman. 就是住在死荫之地的人， Tinggal di negeri yang kelam. 就是住在那死荫之地的人。 Saudara, ini satu penjelasan, satu kata-kata yang sangat bagus menjelaskan mengenai kondisi yang gelap, yang kelabu, yang kelam, orang tinggal di dalamnya. 就是这个讲述到一个黑暗，这个好像死荫的地方，人已经住在那边。 Tapi kalau diterjemahkan secara hurufiah, kalimat ini bisa berbunyi seperti ini. 但是我们字面来解释，就好像这个， Yaitu mereka yang duduk di dalam bayang-bayang maut. 就是我们已经在这个好像这个昏暗的影子里面了。 Berjalan itu menggambarkan aktivitas. 就我们跑的话，我们有活动； Duduk itu memang menggambarkan kita tinggal. Makanya penduduk mana gitu kan ya. Duduk yaitu kita ada di mana, tinggalnya di mana, stay-nya di mana. 在这里错的意思就是说，我们的位置在哪里？就是我们是静的，没有动的。 Berjalan, berputar-putar di dalam kegelapan. 我们行走在黑暗当中， Ketika duduk pun di dalam kegelapan. 当我们错的时候，也是在黑暗当中。 Bahkan istilah kekelaman ini di dalam Alkitab itu bukan hanya soal gelap yang kelam-kelam seperti itu, tetapi pengertiannya itu adalah bayang-bayang maut seperti yang dituliskan di dalam Mazmur 23, lembah kekelaman. Itu adalah lembah bayang-bayang maut. 就好像诗篇当中有讲到，住在死荫的幽谷，就是好像有这个影子在当中，我们要走入灭亡的地步。 Saudara sekalian, saya sengaja memberikan beberapa gambar yang memperlihatkan orang duduk tapi dalam kondisi yang mengenaskan. 这时候我看到有一个相片，就是看到人错住，但是看到很悲哀的， Dan jelas itu kelam, kelabu. 真的很悲伤，真的好像在死荫的幽谷。 Duduk bukan untuk istirahat, 他错住不是来休息， duduk bukan leha-leha. 错住不是在那边放肆， Biasa orang duduk kan untuk bersantai.
当时我们错的时候，就好像我们可以休息。 Tapi ini duduk betul-betul kayak dijepit untuk terduduk dengan putus asa. 当我们看到这个错的时候，就好像被压住，就已经失去盼望的人。 Orang yang dalam keadaan putus asa seperti itu 我们如果在这样失去盼望的时刻， tidak lagi bisa memikirkan hidup 我们真的不能想到我们前面道路要 yang 如何。 bergelantungan di atas kepalanya 在我们思想里面， maut, kematian. 就是死亡，死亡。 Saudara, ini yang terjadi pada zaman ini. 现今时代就这样子的 Ketika 发 orang 生 sudah 了。 tidak tahu berjalan kemana, 当我们没有了方向， akhirnya orang mengambil tindakan apa? 所以最后我们的决定拿了什么 Bunuh 决定？ diri. 我们自杀了。 Kenapa seseorang bunuh diri? 为什么一个人要自杀呢？ Dia tidak lagi bisa memikirkan hidup. 因为他不能够想到他的生活应该如何。 Awan hitam, awan kelabu di atas kepalanya ini adalah tentang kematian. 他的思想里面的黑影就是如何的去死。 Saudara, itu efek dari hidup yang gelap. 这就是因为我们活在黑暗当中 Hidup 的 yang tidak tidak ada arah, hidup yang tidak ada harapan, hidup yang tidak dipimpin oleh Allah. 就是我们生活根本没有了方向，没有了盼望，没有了的神。 Saudara, tingkat bunuh diri di Indonesia itu tinggi sekali. Tapi bukan hanya Indonesia, secara internasional tingkat bunuh diri itu tinggi sekali setelah COVID. 弟兄姐妹，印尼的自杀的倾向数很高，不单只是印尼，全世界也是一样，特别是过后。 Dan yang mengerikan, anak kecil pun, anak remaja juga berpikir, bahkan cukup banyak yang melakukan tindakan ini. 我们看到最可怕就是连小孩是少年，他们也很多自杀了。 Saudara, kalau di atas kepala itu adalah awan gelap, memang tidak lagi bisa melihat ada alasan untuk berjalan lebih jauh lagi. Nggak, yang ada adalah kegelapan. 弟兄姐妹，就生活在黑暗当中，我们思想没有了方向，一切都是黑暗的。 Saudara, ada anak remaja SMA, 弟兄姐妹，有高中的学 itu 生 masa yang lagi hidup yang sangat menggairahkan. 其实这样子时刻的人，生活就充满了活 Dan 力。 seperti anak SMA lainnya, dia pacaran, punya pacar. 就是特别的话，他可以有伴侣，有爱人， Ini pria, 因为这个男孩 punya pacar. 他有爱人。 Seperti umumnya orang pacaran remaja, putus. 少年人一般来说，他们谈恋爱的时候，一般都分手了。 Umumnya kalau Bapak Ibu mungkin Ibarat ini sosial pasangannya dari zaman SMA punya ya. Tapi kan SMA banyak cerita orang putus cinta itu sepertinya sudah biasa lah. 弟兄们，看你们都很好，可能不是从高中再开始恋爱，因为高中生谈恋爱分手是很长。 Kalau anak muda, pria, SMA punya pacar kemudian putus cinta, biasanya kan kita berpikir ya mungkin beberapa bulan lagi cari lagi lah begitu kan. 我们看到这个青年又年轻，而且读高中，而且有爱人，我们想可能是没问题啦，多几个月再找新的一位。 Saudara, tetapi kalau orang yang merasa putus pacar itu berarti putus harapan, tidak ada masa depan, tidak ada terang apapun yang di depan, itu betul bisa membuat satu tindakan yang sangat radikal. 但是如果这个事件他们看这个很严重，为了断了这个情人的话，他已经失去了方向，失去了他的盼望，那么就很危险。 Maka apa yang terjadi pada anak pemuda ini, anak SMA ini? 这个高中生发生什么事件呢？ Dia pergi ke sekolah, 他到学校的时候， ke kantin sekolah, kafetaria sekolahnya, 就是在学校的干店， dia gantung diri di situ. 在那边吊颈了。 Kita nggak bisa membayangkan hal itu bisa terjadi. 我们根本不能想象他会可以做这样的事件。 Apa hidupmu betul-betul tidak bermakna lagi hanya karena putus cinta? 难道你的生活没有了意义？如果失去了你的女朋友吗？ Tapi kita bisa mengatakan gitu, aduh kok bodoh amat sih pikirannya. 可能我们讲这样笨的这个孩子， Tapi saudara, kalau udah gelap di otak, udah gelap di pikiran, kalau udah gelap di hati, memang nggak bisa lagi berpikir sesuatu yang lain. 但是如果你的思想黑暗了，你的心黑暗了，你的盼望黑暗了，所以你根本不会想了。 Saudara bisa membayangkan orang yang disebut
ada di dalam bayang-bayang maut itu, kalau kita gambaran lebih agak mudah, misalnya kalau seseorang kena sakit terminal yang oleh dokter disebut mungkin ya tinggal sebulan lah misalnya begitu. 我们可以想象到一个人在死亡的边界，在这个影子里面，就好像人家已经患了重病，医生告诉他你的日子不多了，可能只有3个月。 Saudara, dia merasa bayang maut itu ada di atas kepalanya. 所以他就在他思想里面有很多死亡的 Dia 影子。 merasa tuh dewa maut Giamloongnya sudah begitu dekat untuk memenggal dia. 可能他觉得阎罗王跟他很接近了，已经要带他过去了， Dia bisa menjadi begitu terpuruk hidupnya. 所以他的生活这么的消极， Karena yang dia pikirkan cuman kematian itu. 因为他的思想一切都是死亡。 Dan saudara tahu kan ada bapak-bapak bahkan ada ibu-ibu akhirnya meloncat dari apartemen karena dia sudah divonis nggak bisa sembuh. Dia saking putus asanya, bukan penyakitnya itu merenggut dia, tapi dia merenggut nyawanya sendiri. 我们也知道有人从高楼跳下去，因为这什么呢？他的思想里面都是他已经不能够不能够医治了，所以要死了。所以不是病让他去世，乃是这个黑暗的因子让他跳楼自杀死了。 Tapi ada orang bersikap lain. 但有的人的性格不一样。 Dokter bilang tinggal sebulan. 医生跟他讲，你剩下1个月的时候， Masih ada 30 hari. 还有30天， Masih banyak yang bisa saya lakukan. 我还可以做很多的事件。 Saya belum pernah berkumpul ramai-ramai dengan semua sahabat SMA saya. Ayo sekarang kumpul. 可能我已经很久没有见到我高中的同学，所以我邀请他们来聚集。 Ada beberapa hal yang saya belum selesaikan dengan istri, dengan anak. Saya mau selesaikan. 我还有很多事情跟我太太、跟我孩子还没有解决，我要这个时刻解决。 Masih bisa sekali 2 kali ikut baksos, ikut PI dan sebagainya. 还有机会我可以去救济、救难，或是可以传福音， Atau dokter bilang 30 hari. 或是 Tapi kan ini bukan keputusan akhir. Saya masih bisa berjuang di hadapan Tuhan untuk 60 hari, untuk 90 hari. 可能医生讲只有30天，他说这个不是最尾端的决定，我还可以依靠上帝，我还有60天，还有90天。 Mengapa bisa berpikir seperti itu? 为什么会有这样的想法呢？ Karena walaupun sakit parah, 虽然他的病很重， tapi di atas kepalanya itu bukan bayang-bayang maut. 但是他的思想里面不是死亡的影子， Di atas kepalanya itu adalah keinginan untuk tetap hidup memuliakan Allah, untuk melayani, untuk berbuat baik. 因为他的思想里面知道他应该如何来荣耀神，如何来侍奉上帝， Saudara, itulah sebenarnya pengharapan 那就是我们的盼望。 yang dibicarakan di dalam pasal 9 ayat 1 tadi. 所以就以赛亚书9章1节告诉我们， Mereka yang hidup, yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. 住在往死荫幽谷的人，有光照耀他们。 Mereka yang duduk di dalam bayang-bayang maut, atasnya terang telah bersinar. 虽然我们坐在那个死亡的影子里面，但是上面还有亮在光照耀他。 Saudara, kita butuh pengharapan seperti ini untuk hidup. 所以我们活着必须要有这样的盼 Bahwa 望。 terang itu telah datang. 那个光已经来了， Terang itu telah bersinar atas kita. 光已经照耀了我们。 Yesaya menubuatkan tentang datangnya terang ini. 所以以赛亚已经应许要有这个光。 Yang kemudian terwujud di dalam diri Yesus Kristus. 我们看在主耶稣的身上已经成。 Tapi sebelum Yesus lahir, 但主耶稣还没有诞生的时候， beberapa saat sebelum Yesus lahir, 在主耶稣还没有诞生之前， Zakaria pernah mengucapkan kalimat ini dalam Lukas 1 ayat 78 dan 79. 撒迦利亚有这样子的说，就是路加福音第1章第78、79节。 Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, surya pagi dari tempat yang tinggi akan melawat kita untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. 因我们神怜悯的心肠，叫清晨的这光从高天降到我们，要照亮黑暗中死荫里的人，把我们的脚引到平安的路上。 Sebenarnya waktu itu Zakaria sedang
berbicara tentang anaknya, yaitu Yohanes yang kemudian kita kenal dengan nama Yohanes Pembaptis. 当时撒加利亚其实是要讲到孩子，就是施洗约翰。 Dia bilang, anaknya ini akan yang mempersiapkan jalan untuk Yesus. 这个施洗约翰他的孩子正在筹备主耶稣的到来的 Karena memang 道路 Yohanes lahir duluan. 因为施洗约翰先出生， Dan Yohanes ini bukan juru selamat. 施洗约翰根本不是救主， Dia hanya mempersiapkan jalan untuk Yesus. 只是为主耶稣筹备道 Dan 路。 kemudian Zakaria ini bicara tentang Yesus. 当时撒加利亚讲到主的诞 Dan dia 生， gambarkan Yesus seperti surya pagi, mentari pagi di tempat tinggi yang sinarnya datang membesuki kita, mengunjungi kita, melawat kita. 就好像清晨的这光从天降临到我们，来看顾保守我们。 Dan surya itu, mentari itu datang kepada kita oleh karena rahmat dan belas kasihan Allah. 因为上帝的降临是因着神怜悯的心肠。 Sinar itu, surya itu menyinari orang dalam kegelapan, orang yang di dalam naungan maut, dan bahkan dikatakan mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. 这光照耀黑暗中的死因无辜的人，把我们的脚引到平安的路。 Tadi saya bilang orang dalam kegelapan tidak ada arah. 刚才我讲到，在黑暗当中人根本没有方向。 Di sini dikatakan kalau kita punya terang, kita diarahkan ke jalan shalom, ke jalan damai sejahtera. 但是这里告诉我们，只要我们有光，就能把我们的脚步引到平安的路上。 Tadi saya mengatakan orang dalam kegelapan tidak ada harapan, tidak ada asa. 刚才我也讲到，就我们在黑暗当中根本没有盼望。 Di sini dikatakan saudara, terang itu datang menyinari kita. Terang ini memberikan kepada kita damai di hati. 所以这个光来到我们当中，是给我们平安。 Ada yang memperhatikan kita, ada yang melawat kita. 有人看顾，有人看导指导我们。 Sakit yang sangat sakit itu adalah ketika kita sakit sendiri. 就我们最痛的痛苦，就是当我们生病的时候，我们自己孤独一个人。 Sedih yang sangat sedih itu adalah ketika kita sedih sendiri. 当我们非常悲哀的时候，就是当我们悲哀的时候，我们只是 Dan semakin sendiri, semakin kita bisa putus asa. 就我们孤独的话，我们更舍弃盼望。 Tapi ketika kita di dalam susah, di dalam sakit, dalam kesedihan, ada sahabat datang tepuk kita, sahabat datang genggam tangan kita, ada orang mengelilingi kita berdoa untuk kita, saudara kita terhibur. 弟兄姐妹，就我们在伤心悲痛的时候，我们有一个人拍拍我们的手，为我们安慰我们，为我们祷告，我们得到很大的安慰。 Maka dikatakan di sini kan, Allah itu seperti sinar matahari datang melawat kita, mengunjungi kita. 所以就是好像这个清晨的光来到我们当中，来看顾保守我们， Membesuki kita. 来探访我们， Sehingga kita dihiburkan, dikuatkan. 所以我们是被安慰，而且更坚强。 Tadi saya mengatakan orang yang dalam kegelapan, tiada Allah, tidak ada Allah, tidak lagi bisa melihat Allah. 我刚才讲到，在黑暗当中根本没有神，根本看不见神。 Tapi di sini justru adalah Allah yang datang kepada kita. Oleh belas kasihannya, oleh rahmatnya yang besar, dia datang melawat kita, dia datang menyinari kita, dia datang menuntun kita ke jalan damai sejahtera. 但这里告诉我们，当我们在这样的时候，他因着他的怜悯，他来到我们当中，来指导、带领、安慰我们。 Saudara, bagaimanakah supaya terang itu bisa sampai kepada kita? 我们如何可以得到这个光到我们身上呢？ Yesus sudah hadir. 主耶稣已经诞生了， Mengapa kita masih hidup di dalam kegelapan? 为什么还在活在黑暗当中？ Mengapa kita masih hidup tanpa arah? 为什么活着还没有指标？ Mengapa kita masih hidup tanpa asa, bahkan tanpa Allah? 为什么活着没有盼望，还是没有了上帝？ Bagaimana itu terang bisa datang kepada kita? 这个光如何能够得到在我们身上呢 Saudara？ sekalian, saya akan bacakan 2 ayat. 我来读2处的经文。 Yang pertama dari Matius pasal 4 ayat 16.
马太福音第4章第16节， Ini adalah ayat yang berbicara mengenai penggenapan nubuat Yesaya pasal 9, kemudian digenapi oleh kedatangan Yesus. 这个经文就告诉我们，在以赛亚所说的应许，这个神已经诞生了。 Maka dikatakan begini, bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. 那坐在黑暗里的百姓看见了大光，坐在死荫之地的人有光照耀他们。从那时候，耶稣就传起道来说：“天国近了，你们应当悔改。 Terang itu sudah terbit. ”那个光已经出现了， Terang yang besar bagi orang-orang dalam kegelapan itu sudah datang. 那个大的光照耀在黑暗当中的已经显现了。 Mereka yang dinaungi bayang-bayang maut tidak lagi harus tinggal di situ. 所以那些生活在死亡的影子里面的，不需要坐在那边飞起来， Yesus sudah hadir. 因为我们的主耶稣已经诞生了。 Tapi bagaimana supaya kita bisa mendapatkannya? 但是我们如何可以得着呢？ Yesus berkata, bertobatlah. 主耶稣告诉我们，我要悔改。 Satu ayat lagi. 还有一个经文， Yohanes 8:12. 约翰福音第8章12节， Yesus berkata lagi kepada mereka, akulah terang dunia. Siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. 耶稣又对众人说：“我是世上的光，跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。” Yesus bilang dia terang dunia. 主耶稣告诉我们，他是世上的光。 Itu jelas penggenapan yang tadi Yesaya, kemudian Zakaria bilang ini seperti mentari pagi yang datang melawat kita. 只是显现了撒加利亚所说的、以赛亚所说的， Dan itu 这 adalah 个光 Yesus 已经来到了。那个光就是我们的主基督。 Tapi kemudian Yesus tambahkan begini, 但是主耶稣又加一点，告诉我们 siapa mengikut aku, 谁跟从我的， ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. 就不在黑暗里走。 Artinya saudara, 他的意思是说， terang itu memang sudah datang. 这个光已经有了， Tapi engkau mau terima dia apa enggak? 你是否要接受？ Engkau mau mengikut terang itu apa 你 enggak? 要跟随这个光没有， Atau engkau tetap memilih di pojokmu yang gelap, di bawah bayang-bayang maut dan terus hidup di situ? 还是我们要在那个角落黑暗的角落，还是在这个死亡的影子里面，我们还要坐在那一边？ Bertobatlah 我们必须要悔 dan 改， ikut Yesus. 要跟随主， Itu kan yang dikatakan dalam 2 ayat tadi. 就是刚才我们所读的2个经文。 Terang itu memang sudah datang. 这个光已经显现了， Tetapi saudara sekalian, dari kita harus ada respon. 但是我们当中也有一个反应， Bertobat dan ikut Yesus. 我们要悔改跟随主， Jangan terus memegang hidupmu sendiri untuk dirimu, oleh dirimu, dan akhirnya engkau merusak hidupmu. 所以我们不要抓紧我们的生活，只是围着自己，所以我们自己修坏了。 Terus kalian bertobat itu berarti berbalik kepada Yesus. 当我们悔改的时候，就把身体转弯，向 Tadi 着主。 arahmu jalan yang negatif, jalan yang gelap. 之前我们走在黑暗当中，走在负面的时候，我们 Sekarang engkau 转身， berbalik kepada Yesus. 我们转身来到主的跟 Itu 前， metanoia, itu bertobat. 那就是悔改。 Saudara, bertobat itu pertama kali ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bertobat. 当第一次我们接受主，我们就是悔改了。 Tapi dalam perjalanan hidup bisa aja kita suka menyeleweng ke sana kemari. Kita perlu kembali juga fokus hidupmu kepada Yesus. 但是在我们行走当中的，有的时候我们还要左弯右弯，我们必须要再回到神跟前，真的关注我们的主基督。 So, berbalik kepada Yesus itu berarti percaya kepada Yesus. 我们转向主耶稣的意思，就是我们信靠我们的主耶稣。 Tadinya engkau tertarik ke arah yang negatif. 之前我们是更吸引负面的事件， Mengapa engkau berbalik untuk melihat kepada Yesus? 为什么我们必须要转向主耶稣呢？ Kalau dalam hatimu ada iman, ada percaya pada Dia. 就我们的心中有信心，相信他的话， Dan itu berarti engkau mau menerima Dia, mau merangkul Dia. 所以我们必须要接受他，拥抱他。
Engkau membiarkan hidupmu dirangkul oleh kegelapan, dirangkul oleh bayang-bayang maut, atau engkau mau menyerahkan hidupmu kepada Yesus? 你要你的生活被黑暗和是死亡的影子环绕你，或是你要到主的跟前领受这个 Menerima 光。 Yesus saudara berarti membawa terang itu ke dalam hati kita. 我们接受主的意思，就把这个光带在我们身上。 Fanny Crosby yang buta yang tadi saya cerita itu, Fanny Crosby 刚才我们讲到，他是一个盲人的， dia bisa seumur hidup mengutuk-ngutuk dokter yang salah mengobati dia. Dia bisa mengutuk-ngutuk matanya yang buta. Dia bisa mengutuk-ngutuk kegelapan yang ada di dalam dia. 他有的可以生活在那边，一直咒诅这个医生为什么错误，他可以咒诅为什么这个黑暗一直在他的身上。 Tapi daripada mengutuk-ngutuk kegelapan, 但是他用这个时间来咒诅这一切的话， bukankah lebih baik menyalakan sebatang lilin dalam hidup kita? 没意思。所以他把一个小小的灯照亮在他的心田。 Dan itulah yang terjadi ketika dia menemukan Yesus. 这个时刻就是他遇见神、接受主的时刻。 Terang itu memancar, 这个光已经照耀了， walaupun matanya tetap buta, 虽然他的眼睛还是瞎， tidak bisa melihat. 根本看不见， Tapi pikirannya, jiwanya, rohaninya, psikologinya terang benderang. 但是他心态、他的思想、他的世界一切，真的是充满着亮 Dengan 光。 lagunya dia menerangi begitu banyak orang-orang di dalam dunia. 还依照他的诗歌来帮助照耀世上的人， Karena dia punya satu keputusan yang jelas. Dia memang ingin ikut Yesus. 因为他已经下定了决定，还要跟随主， Bertobatlah dan ikut Yesus. 他必须要悔改而跟随主。 Saudara, kalau engkau merasa hidupmu itu milikmu dan engkau kelola sendiri, engkau manage sendiri, engkau yang atur sendiri, atau keluargamu kamu merasa itu kerajaanku, engkau atur sendiri, cobalah lihat saudara, makin kita atur, makin sembraut hidup kita. 弟兄姐妹，如果我们觉得我们生活是属于自己，我们自己来管找，自己来行我们的生活，或是我们的家庭，我们是一直觉得是属于我们的，我们自己想，我们可以看到越来越糟糕。 Karena kalau tanpa terang, kita mau atur kayak gimana pun juga, ya muter-muter di dalam kegelapan. 因为如果我们生活在黑暗当中，我们一直转一转，还是在黑暗当中。 Karena itulah saudara kita perlu berbalik, terima Yesus, berbalik, percaya Yesus, ikut Yesus, ikut terang itu. 所以必须要回到神的跟前，相信神，接受神，跟随神。 Maka Yesus mengatakan siapa mengikut dia sebagai terang itu, kalau kita ikut dia maka kita akan mempunyai terang kehidupan. 主耶稣说，如果我们要跟随他，那是属于光的，所以我们生活在光亮当 The 中。 light of life, hidupmu, kehidupanmu akan ada arah. Engkau bergumul, tapi engkau tahu persis siapa yang menyertai kamu dalam pergumulanmu itu. 所以我们的生活就在生活在亮光当中。我们虽然面临很多时间，但是我们知道我们应该依靠谁，那可以帮助我们的。 Engkau mungkin bisa 亮光 bingung dengan kehidupan sehari-harimu. 可能你在你生活当中还是很多问题出现。 Tapi engkau selalu bisa percaya bahwa Allah sedang mendesain kehidupanmu. Allah sedang mengarahkan kehidupanmu untuk satu tujuan yang lebih mulia. 但是我们相信我们的神正在计划设行，帮助我们知道我们的最后的成果 Ada 是什么。 terang salib 我 yang 们 menyinari. 看到十字架的亮光来照耀我们。 Saudara sekalian, kita pasti ada kedukaan, kita pasti ada kesedihan, kita pasti ada sakit penyakit. 我们可能会面临痛苦，会不会悲伤，或是病痛。 Tapi seperti yang tadi saya katakan, kesedihan yang paling sedih, sakit yang paling sakit adalah ketika kita merasa sendiri. 但是这一切，我们好像我所说的，当我们痛苦的时候，我们有问题的时候，如果我们自己孤独的话， Tapi kalau kita punya Yesus, 是这么的悲痛。但是如果我们有主耶稣， kalau betul-betul hidupmu engkau serahkan kepada Yesus. 如果我们把我们一切生活交给神的时 Dalam 候， kebingungan, dalam kesedihan, dalam kesakitan pun kamu tahu tangan berkat Yesus masih ada di atasmu. Bukan bayang-bayang maut, tapi tangan Yesus. 虽然我们生活还是痛苦，还是悲伤，还是病痛，但是我们知道我们的主耶稣在上面帮助我们。 Kita tahu tangan Tuhan Yesus sedang mengukirkan kehidupan yang baik untuk kita.
主耶稣的手正在计划美好的生活，为你为我。 Semakin kita ikut dia, semakin kita percaya dia, kita semakin jelas melihat bagaimana desain Tuhan untuk kita. 我们不断的相信他，不断的跟随他，我们可以看到主耶稣为我们计划的一切美好的生活。 Sehingga selalu kita punya alasan kuat untuk hidup, sekalipun hidup tidak baik-baik saja. 所以我们就有充满着能力来活着，虽然我们的生活不一定很好， Dan selalu kita bisa bilang, walaupun hidupku tidak baik-baik saja, tapi selalu keinginan kuat-kuat kemuliaan bagi nama Tuhan, berkat bagi banyak orang. 所以我们这样子说，虽然我的生活不是很好，但是上帝给我能力，我可以为主和，也可以照耀别人。 Kiranya Tuhan memberkati kita. 愿神帮助我们， Amin 赐福于我们。阿门。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告， Tuhan, biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati kami masing-masing. 主，你的话语在我们心田 Mungkin kami ada pergumulan pribadi saat ini. 扎根。虽然我们生活中有很多的问题， Mungkin justru kami adalah orang-orang yang juga sedang merasakan berjalan dalam kegelapan, duduk di bawah bayang-bayang maut. 是可能我们也是活在黑暗当中，也错在这个死亡的。 Oh Tuhan, kami mohon terang-Mu, surya pagi-Mu Tuhan, melawat kami, datang kepada kami, menyinari kami. 主，这个什么求告你的天上的光照耀我们，来次再焚烧我们，再次照亮我们。 Tolonglah kami berani mengambil langkah, berbalik kepada Tuhan, menerima, percaya kepada Tuhan, dan ikut Engkau seumur hidup kami. 主啊，让我们有勇气来转向主你，而且接受主你，行在你的道路上。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告，奉主名求， Amin. 阿门。